Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita meneruskan pengajian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada kali ini kita akan meneruskan bacaan daripada surah Al-Mulk, bermula daripada ayat 21 sehingga ayat 25. InsyaAllah moga-moga ada manfaatnya. Dan di samping itu kita akan membicarakan berkaitan dengan hukum-hukum tajwid dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan makhraj huruf dan sebagainya. Dan di samping itu juga kita nak memahami berkaitan dengan makna-makna ayat yang terkandung dalam surah ayat yang kita bacakan nanti. InsyaAllah moga-moga ada keberkatan pada pengajian kita kali ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Baik, di dalam ayat yang ke-21 ini, dari segi hukum tajwid yang ada, hukum nun mati dan tanwin, kita perhatikan pada huruf nun. Di sini ada nun yang di atasnya ada sukun, iaitu pada amman, in amsaka. Jadi ada dua tempat terdapat huruf nun yang di atasnya ada sukun, maka ia dikenali sebagai izhar halqi. Maka hukum bacaannya adalah nyata dan jelas. Di dalam ayat ini juga terdapat hukum yang berbaris tanwin, iaitu hukum nun mati dan tanwin. Baris tanwin yang ada di sini iaitu baris kasratain pada ayat utuwin. Di situ tanwinnya bentuknya adalah tidak selari. Jadi jika tidak selari, maka kita kena perhatikan pada huruf selepas tanwin tersebut. Jadi di sini ada huruf waw. Maka huruf waw adalah huruf idgham ma'al ghunnah. Jadi hukum bacaannya adalah idgham ma'al ghunnah, dibaca dengan dengung dua harkat. Dalam ayat ini juga kita bertemu dengan hukum mad, iaitu pada rizqahu. Di situ dia jadi hukum maksilah qasirah, dipanjangkan dengan kadar dua harkat. Dan bagi hukum mim mati ada pada ayat yarzuqukum. Mim mati yang mana di atasnya ada sukun, hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Baik, bila kita waqaf pada wanufur, bila waqaf jadi hukum mad arid li sukun, maka dipanjangkan dengan kadar 2, 4 atau 6 harkat. Dan ra di hujung kita waqaf dengan tebal. Kita ulang semula. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah بل لجوا في عتو ونفور. Oleh kerana kita waqaf pada rizqah, maka huruf ha itu dibaca dengan sukun.
Tapi kalau kita sambung, maka kita baca dengan kadar 2 harakat. Begitu juga pada ballaju, di situ dimasukkan terus lam yang pertama ke dalam lam yang kedua. Jadi bacaannya rombongan mereka. Itu makna ayat bagi ayat 21. Ayat 22. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Untuk ayat 22 dari segi hukum tajwid, kita lihat dari segi nun mati dan tanwin dahulu. Nun mati terdapat pada afaman, amman. Ada pada dua tempat nun yang di atasnya tidak ada tanda sukun. Jadi jika tidak ada tanda sukun, maka kita perhatikan huruf selepas nun. Jadi ada huruf ya, ya adalah huruf idgham ma'al gunnah. Jadi kedua-dua hukum ini adalah hukum idgham ma'al gunnah. Kemudian ada baris tanwin, iaitu pada mukibban dan sawiyan. Ada pada dua tempat, dan juga pada siratin, ada tiga tempat. Jadi ada perbezaan. Mukibban, sawiyan, fathatain bentuk yang sama, siratin, kasratain yang mana bentuk atas bawah dia tak sama. Jadi kita faham kalau di atas bawah dia sama, dikhususkan untuk hukum izhar. Jadi pada mukibban dan sawiyan adalah hukum izhar halqi. Manakala pada siratin, kita tengok pada huruf selepas tanwin ada huruf mim. Huruf mim adalah huruf idgham ma'al gunnah. Jadi di sini hukumnya adalah hukum idgham ma'al gunnah. Kemudian tengok pada hukum mad, itu mad jaiz dan mad wajib dalam ayat ni. Pada ahda amman yamshi, di situ ada hukum mad, iaitulah mad jaiz munfasil. Mad jaiz dipanjangkan dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Pada wajhihi, pada hi itu adalah hukum maksilah tawilah. Maksilah tawilah syarat dia ada huruf ha, selepas itu ada huruf ya kecil, dan di atasnya ada tanda panjang. Selepas itu terdapat huruf hamzah. Ini adalah bentuk bagi hukum maksilah tawilah. Kemudian hukum-hukum yang lain, ada hukum mad asli. Kemudian bila kita waqaf, jadi hukum mad arid li sukun, dan kita waqaf pada huruf mim, yang mana mim itu kita rapatkan bibir. Baik, di dalam ayat ini yang penting dari segi penjagaan sebutan huruf, iaitulah pada huruf shin, pada yamshi. Ada pada dua tempat, yang mana yamshi, yang mana shin ini bunyinya kita kena bagi berhamburan udara. Tafashi artinya berhamburan udara. Jadi kita hamburkan udara. Afaman yamshi mukibban, itu. Amman yamshi sawiyan, begitu. Kita bagi berhamburan udara. Dan satu lagi kita bertemu dengan hukum mim mati. Yang di situ ada hukum mim mati, iaitu pada yamshi tu. Di atas mim tu ada sukun.
Itu namanya izhar syafawi. Kalau di atas mim ada sukun. Baiklah, jadi di sini ayatnya panjang, maka kita waqaf pada kalimah ahda. Bila kita waqaf di situ, kita waqaf dengan kadar 2 harkat. Kalau kita sambung, maka dibaca dengan kadar 4 ataupun 5 harkat. Jadi itu beza dia. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Maksud ayat yang ke-22 ini iaitu afaman yamshi, maka adakah orang yang berjalan mukibban ala wajhihi, melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia jatuh tersungkur di atas mukanya. Mukibban ala wajhihi ni maksudnya tersungkur di atas mukanya. Ahda, boleh mendapat hidayah. Ahda tu artinya boleh mendapat hidayah. Amman yamshi sawiyan, atau orang yang berjalan tegak betul. Sawiyan tu tegak betul. Ala siratim mustaqim, melalui jalan yang lurus rata. Jadi di sini ada pertanyaan, adakah orang yang berjalan dengan wajahnya tersungkur boleh mendapat hidayah, ataupun orang yang berjalan dengan tegak lurus? Manakah satu mereka yang mendapat hidayah? Itu ayat yang ke-22. Ayat 23. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Dalam ayat yang dibacakan tadi, hukum tajwid yang kita jumpa iaitu pada hukum nun mati pada kalimah ansha'akum. Kalau nun mati ada satu tempat sahaja pada baris tanwin, iaitu pada qalilan, ada pada satu tempat juga. Maka kita perhatikan lepas huruf nun tidak ada tanda sukun, selepas itu ada huruf shin. Huruf shin ini adalah huruf ikhfa. Jadi hukum bacaannya adalah ikhfa haqiqi. Dan pada qalilan sama juga, kita perhatikan selepas tanwin itu ada huruf mim. Huruf mim adalah huruf idgham ma'al gunnah. Jadi hukum bacaannya adalah idgham ma'al gunnah. Baik, bagi hukum mim mati dalam ayat ni, kita tengok pada sam'a ada satu, yang mana di atas mim tu ada sukun. Hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Bagi hukum mat dalam ayat ni, hukum mat jaiz ataupun mat wajib, kita lihat pada huwallazi. Di situ ada huruf mat iaitu huruf ya, di atasnya ada tanda panjang, selepas itu ada huruf hamzah. Maka ini namanya mat jaiz munfasil. Hukum bacaannya 4 ataupun 5 harkat dipanjangkan. Kemudian hukum-hukum yang lain iaitu pada absar. Absar tu hukumnya huruf ba. Ba adalah huruf qalqalah sughra. Kemudian kita perhatikan ketika waqaf,
pada kurun. Bila waqaf dia jadi mad arid li sukun dan dipanjangkan dengan kadar 24 ataupun 6 harakat. Jadi kebiasaan kelaziman mad arid li sukun ini kita panjang dia 6 harakat. Jadi keseluruhan surah ataupun ayat yang kita baca hendaklah dipanjangkan dengan 6 harakat. Baik, ketika waqaf pada afidah, bila kita waqaf huruf ta marbutah, bila kita waqaf dengan bunyi huruf ha. Wal afidah, itu cara kita waqaf. Kita ulang semula. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Maksud ayat ini iaitu Qul huwallazi ansha'akum, katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menciptakan kamu, wa ja'ala lakumus sam'a, yakni dari tiada kepada ada, dan mengadakan bagi kamu pendengaran. Sam'a artinya pendengaran. Wal absar, dan penglihatan. Wal afidah, serta hati. Afidah tu artinya hati, untuk kamu bersyukur. Qalilan ma tashkurun, tetapi amatlah sikit kamu yang bersyukur. Jadi di sini makna kalimah yang perlu kita ambil perhatian iaitu pada sam'a wal absar wal afidah. Sam'a artinya pendengaran, absar penglihatan, afidah artinya hati. Tashkurun artinya bersyukur. Baik, itu bagi ayat yang ke-23. Ayat 24. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Dalam ayat ini, hukum tajwid, kalau kita perhatikan pada hukum nun mati dalam ayat ni, tidak ada nun mati, tanwin pun tidak ada. Bagi mim mati ada pada zara'akum, iaitu hukum izhar syafawi. Kemudian bagi hukum mad wajib dan mad jaiz pun tidak ada. Yang ada hukum lin, iaitu pada ilaihi, dibaca dengan lembut dan diwaqafkan dengan ma'aril li sukun. Tuhsyarun, panjangnya 24 ataupun 6 harakat. Kita ulang semula. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Maksudnya, Qul huwallazi zara'akum, katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi. Zara'akum fil ard, mengembangkan kamu di bumi. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan semula. Maksudnya mengembangkan itu artinya Allah lah yang membiarkan manusia ini berkembang menjadi suku, kaum, berbilang kaum dan sebagainya. Allah lah yang mengembangkan kamu di bumi ini. Ayat yang ke-25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Dalam ayat yang ke-25 ini, hukum tajwid bagi nun mati, iaitu pada in kuntum. Ada dua tempat. Jadi nun mati bertemu dengan kaf dan nun mati bertemu dengan ta. Hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Sebab huruf kaf dan huruf ta adalah huruf ikhfa haqiqi. Jadi dengung dengan kadar dua harkat. Kemudian ada hukum mim mati, yang mana di atas mim itu ada sukun, namanya izhar syafawi. Baik, bagi hukum yang lain, iaitu hukum mad asli. Dalam ayat ni ada mad asli pada yaqulu, qulu, mata, ha, itu adalah mad asli. So, itu juga mad asli. Baik, bila kita waqaf, hukumnya adalah mad arid li sukun. Jadi panjang mad arid li sukun kita baca dengan kadar 6 harkat. Mad arid li sukun boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harkat. Jadi kebiasaannya kita ambil yang panjang, iaitu 6 harkat. Kita ulang semula ayat ini. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Maksud ayat ini iaitu وَيَقُولُونَ, dan mereka yang ingkar itu berkata, mata hazal wa'du, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu. In kuntum sadiqin, jika betul kamu orang-orang yang benar. Orang-orang yang ingkar itu bertanya, bilakah datangnya hari kiamat, bila berlaku hari kiamat yang kamu janjikan itu. Itu pertanyaan orang-orang musyrikin. Baiklah, alhamdulillah kita dah selesai untuk bacaan daripada ayat 21 sehinggalah ayat 25. Jadi moga-moga apa yang dibincangkan dapat sama-samalah kita memahami kaedah-kaedah bacaan, hukum-hukum tajwid dan juga makna ayat. Dan insya-Allah kita akan membaca semula daripada ayat 21 sehinggalah ayat 25 bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.